Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala terdapat bersama-sama lagi pada malam ni. Jadi adik kakak yang ada dalam live ni, tolong share pada sahabat-sahabat kita. Dan kita tunggu lagi beberapa orang lagi masuk, biar ramai dulu. Sambil-sambil tu adik kakak boleh komen sikit bawah tu. Jelas tak suara kita ni? Adik kakak boleh komen. Dan malam ni kita ada tajuk yang sedap lah malam ni. Itu dalam konteks kita masih lagi menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Syekh Muhammad Abdul Wahab, seorang daripada ulama mutaakhir, iaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab. Lagu mana orang kata ke dia, orang buruk pasal dia dan macam-macam lagi lah. Kita akan cuba jawab dengan sebaik mungkin apa dia tuduhan-tuduhan yang orang lepar kepada dia. Jadi share lagi dah, minta tolong share pada sahabat kita, sahabat-sahabat kita tu. Ada lagi, tolong share. Dengar tak? Jelas tak suara? Tolong tu sikit, komen sikit. 39 orang. Share lagi dah. Kita akan jawab persoalan pada hari ni, InsyaAllah. Sambil-sambil tu adik akak semua sihat ke pada hari ni? Lagu mana dalam tempoh berkurung ni? Adakah kita boleh duduk di rumah ataupun kita pergi jalan rata? Wah, Azri, sedap dah suara Ustaz. Jalan dah. Sebab tak akan mikrofon hari ni. Sebab kita duk cas telefon. Bateri tak cukup. Sangat jelas kata Fatah. Terima kasih Fatah. Kerabi. Kerabi pun ada juga malam ni. Mani kolek ke? Malam-malam ni. Rukang. Oh, ya ada kolek. Lama kita tak pergi benda lain kolek tu. Takutnya ambil air maya ajak demo lah. Berkat demo kata. Pakai buat klik air kering kolek demo tu. Abdullah Fatani. Assalamualaikum. Alhamdulillah terbaik. Alhamdulillah. Jelas molek dah. Okey, jelas molek dah. Kita tunggu lagi sahabat-sahabat kita masuk untuk kita sebut pada malam ni. Jawapan terhadap tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Minta komen sikit. Tajuk tu kita nak pin situ. Menjawab tuduhan dusta terhadap Syekh Muhammad Abdul Wahab. Siri ketiga. Menjawab tuduhan dusta terhadap Syekh Muhammad Abdul Wahab. Siri yang ketiga pada malam ni, insyaAllah. Sebelum pada ni, siri yang pertama dan siri yang kedua, kita telah sebut dah berkenaan dengan surat jawapan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Apa yang dia jawab kepada ulama-ulama yang menuduh dia. Dan pada malam ini kita cuba jawab lagi apa yang dijawab oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Apa dia jawapan ulama-ulama yang membela Syekh Muhammad Abdul Wahab. Lagu mana? Dia menjawab tuduhan dusta terhadap Syekh Muhammad Abdul Wahab. Lagu mana kata-kata ulama lain? Contohnya seorang daripada India, Muhammad Bashir Syahwani Al-Hindi, dalam kitab dia Sayanatul Insan an Waswatus Syekh Dahlan. Haji Zaini Dahlan telah pun menulis, Zaini Dahlan telah menulis satu kitab yang cukup
sinis, dan kitab yang cukup orang Melayu duk pakar. Ada orang yang menuduh apa ni Syekh Muhammad Abdul Wahab pun nampak pesen dia rujuk situ juga. Dia rujuk situ juga. Oleh kerana tu apa ni orang panggil yang menyebabkan orang ramai tu pakat duduk kata belaka. Jadi daripada kitab yang ada tu, itu Sayanatul Insan an Waswatus Syekh Dahlan, ta'lif Allama Al-Kabir Muhaddith Al-Faqir Syekh Bashira, nama dia Syekh Bashir Syahswani, itu nama dia, Al-Hindi. Dan ini adalah kitab menjawab tuduhan. Amba baca ni kerana tuduhan yang diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tu adalah tuduhan yang palsu. Kalau kita tengok di sini, Syahswani Al-Hindi, dalam kitab dia tu saya sebut tadi, Sayanatul Insan, dalam kitab dia tadi, Sayanatul Insan Al-Waswas Syekh Dahlan, dia telah sebut ia telah sebut dengan terang jawapan balas kepada Syekh Zainuddin Dahlan berkenaan dengan Muhammad bin Abdul Wahab tu sendiri. Dia tulis belaka dah. Dan memanglah bila saya sebut gini, ramai orang marah. Sebab kita nak jawab. Kita boleh tengok kitab ni ada. Ya, dalam PDF pun ada kitab ni. Tapi dalam bahasa Arab lah. Ni ni kok terbalik dah nampak ni deh. Kok terbalik. Ni. Sayanatul Insan an Waswasus Syekh Dahlan. Ni dia punya kitab dia. Sangat menarik. Kita sama-sama tengok dan kita sama-sama nilai gapo dia jawapan Syekh dia pada Hindi. Dia ni orang India, dia daripada benua India, dia jawab. Dia sama sebut dah. Amba tak say orang panggil ambil ulama-ulama Arab tu sendiri. Kita ambil ulama lagu mana pandangnya ulama benua India. InsyaAllah kita mula dah. 1 hari lebih dah. Tolong share lagi dah. Baik. Yang pertama, orang kata Wahabi itu sebagai Khawarij. Tuduhan dah. Wahabi sebagai Khawarij. Khawarij ni gapo? Satu kumpulan hak sesak dan golongan yang sentiasa lapar darah manusia, menumpahkan darah. Dan sehinggalah orang kata bahawa Salafi ni adalah golongan yang Muhammad Abdul Wahab ni adalah golongan Khawarij. Baik, kita tengok. Gapo dia sebenarnya Khawarij ini? Kita ambil Abul Hasan Sya'ari. Kata syairah tu sendiri. Tentang perkara mengumpulkan kelompok-kelompok Khawarij, kumpulan Khawarij ini, kata dia, kumpulan Khawarij bersepakat dalam mengkafirkan Ali bin Abi Talib dan mereka berselisih. Mereka bergaduh apakah kekufuran tersebut merupakan kesyirikan ataupun bukan. Maka sepakat seluruh dosa besar, mereka juga sepakat seluruh dosa besar merupakan kekufuran. Dan mereka bersepakat Allah Ta'ala akan azab kekal abadi orang kelompok ni. Apa ni orang buat dosa besar. Itu di antara benda-benda yang digambarkan oleh Khawarij, dan mereka sentiasa memberontak. Mereka sentiasa memberontak dan mereka sentiasa orang panggil lawan pihak kerajaan. Itu sifat dia. Dan mereka sentiasa menumpahkan darah. Dan mereka begitu keras. Itu kelompok Khawarij. Baik. Adapun Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak sedemikian, kata dia. Tak sedemikian. Kerana Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dia tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan juga dia masih lagi memberi peluang kepada golongan yang buat dosa, contohnya dosa memuja kubur dan sebagainya, supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dihukum benda tu sebagai syirik dan boleh membawa kepada kekufuran. Itu di antara benda yang disebut.
Di antara benda yang disebut oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, sebagaimana yang kita sebut kemarin lah, bahawa dia berada di antara tengah-tengah. Kalau orang hak puja Sayyidina Ali jadi Syiah, orang hak benci doa Sayyidina Ali jadi Khawarij. Maka Syekh telah sebut kemarin bahawa dia berada di antara tengah-tengah, di antara Khawarij dan juga Syiah. Itu adalah benda yang pertama. Apakah kaum Salafi Wahabi mengkafirkan? Adakah Wahabi, orang kata Muhammad Al-Wahab ni mengkafirkan? Lagu mana? Tidak sama sekali, kerana berdasar kepada perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri dalam surat yang dijawab yang kita baca dah kemarin, bahawa dia tidak sekali-kali mengkafirkan golongan yang itu. Ini adalah benda yang disebut dalam tarikh cerita pasal dia, yang ditulis oleh, yang dibahaskan oleh Syekh yang kita sebut tadi, Syekh Al-Syahwasani Al-Hindi, yang merujuk kepada kitab Sayanatul Insan ala waswas Syekh Ad-Dahlan. Itu dia sebut. Yang kedua, orang tuduh bahawa memiliki akidah tajsim. Aku baju. Aku mesti. Dituduh sebagai memiliki akidah tajsim dan tashbih. Itu tuduh. Lagu mana itu akidah tashbih dan juga tajsim. Tajsim dan tashbih merupakan kekufuran yang jika mengatakan tangan Allah sama macam tangan kita, wajah Allah sama macam wajah kita, penglihatan Allah seperti penglihatan kita. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah telah mengukilkan perkataan Imam Ishaq bin Rahuyah. Beliau berkata, Ishaq bin Ibrahim berkata, hanyalah merupakan tasbih jika berkata tangan Allah macam tangan manusia, pendengaran Allah seperti manusia. Jika berkata pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, maka ini tasbih. Jadi ada kedok kata Syekh Muhammad Abdul Wahab ni kata bahawa tangan Allah serupa tangan manusia. Tak. Dan tidak ada pun seorang ulama daripada ahli sunnah wal jamaah kata gitu. Cuma dia terjemuh tangan dengan tangan tanpa menggambarkan tangan manusia. Nampak kan ni? Tanpa menggambarkan tangan manusia. Dia sebut pendengaran tak sama, kerana kunci kepada ayat mutasyabihat ini adalah laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan segala sesuatu. Jelas tadi? Baik. 162 orang ni tolong share lagi pada sahabat-sahabat kita pada malam ni. Tak sama, tak serupa. Nak kata serupa lagu mana? Tangan Tuhan macam tangan manusia. Tak. Kalau orang kata gitu, maka dia ada tashbih dan mujassimah. Mana kata tashbih dan tajsim? Sedangkan kalau kita tengok ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata laisa kamitslihi syai'. Imam Ahmad berkata, barang siapa yang berkata penglihatan Allah sama macam penglihatanku, tangan Allah maka tangan macam tangan, kaki Allah seperti kakiku, maka tashbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah satu benda yang salah. Baik, perhatikan kalau kita molek. Kita kat sini dah. Ada orang yang mentakwil benda ni, dan ada orang yang tidak mahu takwil. Ada orang yang nak takwil benda ni. Pendengaran Allah maknanya gini. Mata Allah tak apalah nak takwil tu. Tak kisahlah nak takwil tu. Tapi jangan kita mengkafirkan orang yang tidak mentakwil. Tak boleh. Jangan kita mengkafirkan orang yang tidak mentakwil. Kerana dia terima ayat tu tanpa ada bayangnya dalam kepala dia bahawa tangan itu serupa tangan manusia. Tanpa ada kata duduk tu serupa duduk manusia, pendengaran itu tak ada. Dia tak ada takwil gitu. Cuma dia terima ayat tu berdasar kepada pendapat Imam Malik. Yang kata Imam Malik bahawa tentang ayat ni, bahawa beriman dengan ayat ni adalah wajib. Dan takwil dia bid'ah. Tolak ayat ni boleh jadi kufur. Jadi berkata mana kata Muhammad bin Abdul Wahab telah pun tajsim dan juga tasbih dalam bab apa ni berkenaan dengan ayat mutasyabihat, maka menentulah benda yang tidak betul. Tuduhan tak betul, tuduh saja lah. Dalam surat dia yang kita sebut kemarin, jawapan dia tu, dia tidak sebut bahawa gitu.
Jadi dia sebut pula laisa kamitslihi syai', bahawa dia laisa kamitslihi syai'. Nampak ni? Berarti Tuhan tidak serupa dengan segala sesuatu. Jadi mari mana perkataan duk kata ke Syekh Muhammad Abdul Wahab kata tasbih, tajsim dan sebagainya tu mari mana. Cuma dia sendirinya ketika mana dia nak menafsirkan tangan, muka ke penglihatan, dalam hati seseorang itu tidak ada kata sama. Tak ada kecuali orang yang mengatakan bahawa pendengar itu serupa dengan hamba. Dia kata begitu. Maka barulah dia panggil sebagai tasbih. Dan tak ada pun fatwa Muhammad Abdul Wahab kata gitu. Tak ada pun fatwa Muhammad Abdul Wahab kata tangan serupa tangan kita. Muka serupa muka kita. Cuma dia terima makna muka, tangan tanpa mentakwil. Maka itu adalah benda yang diterima oleh sahabat. Sebab tu Amba kata, kalau puak sahabat ni tak reti, dia tak faham, puak sahabat dulu lagi tanya Nabi. Tak ada kita Apa ingat kita ni cakna sangat ke agama kita? Nak banding dengan sahabat. Sahabat lebih cakna lagi. Benda hak remeh boleh sahabat tanya. Sahkah benda hak besar? Ya. Benda hak hadis hak sedekah tu. Kira dalam tubuhmu ni ada sendi 360 sendi. Maka setiap satu sedekah. Satu sendi satu sedekah Nabi kata. Tabassuma li akhi ka sadaqah, musnyum pada sahimu sedekah. Nabi sebut sedekah. Banyak kawan Nabi sebut sedekah. Dan nak tidur dengan bini pun sedekah. Tidur dengan bini. Dan menyebabkan sahabat tanya, hak lain faham belakang, cuma lah kau mana tidur dengan bini ni, kata. Sedekah kat mana? Tanya Nabi. Nabi jawab. Dia tanya Nabi, rajulun qada syahwatan, falahu ajrun, boleh pahala Rasulullah. Nabi kata, lagu mana kalau orang tu dia pergi tidur dengan orang lain selain daripada bini? Lagu mana? Boleh pahala ke boleh dosa? Boleh dosa lah. Maka tu boleh pahala, sedekah. Tak kita kan maknanya benda yang sahabat, benda tu benda tidur, tapi sahabat rasa tak faham, dia tanya. Apatah lagi berkenaan dengan akidah, apa sahabat tak tanya Nabi? Karena sahabat reti dan sahabat faham. Maka kefahaman dan retinya sahabat itulah kita kena ambil bodi kita, biar kita reti dan kita faham sebagaimana sahabat faham dan sebagaimana sahabat reti. Boleh faham kan tu? Ada pun orang yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Biar dia takwil lagi. Tapi takwil dia tu tidak boleh lari daripada kerangka orang panggil cara-cara nak takwil. Dia nak takwil doa-doa lalu sampai tak terima. Bagaimana Jahl bin Dirham. Lagu mana dia tu? Jahmiyah kita panggil. Tak boleh terima langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Tak boleh terima. Tuhan ya Allah, kau Tuhan berkata, ni berkata lagu mana? Yang mari perasaan lagu tu. Sebab apa? Duk main kalu, duk main takwil. Jadi gitu. Itu perbezaan di antara terima tanpa takwil. Terima tanpa takwil. Kita terima seterima-terima sebagaimana sahabat terima. Adakah bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran lah, Ar-Rahman al-Arsh istawa. Maka puak sahabat bertanya, duduk mana itu Rasulullah? Dah. Sebab dalam hati sanubari para sahabat tu bahawa ada dah laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan segala sesuatu. Hak tu hak akidah nguci hak sebenarnya, marilah ayat duduk kau menerak kau menetang kau. Maka ada ayat tu dah. Allah, kita tak faham orang hak tuduh sebagai Muhammad Abdul Wahab sebagai tajsim. Ni lagu mana keadaan dia tu? Dia kata tak atas dasar gapo. Tidak lain dan tidak bukan. Dia kata sebagai hawa nafsu. Allahu Akbar. Baik. Seterusnya tuduhan dia. Tuduhan dia dah. Dia kata melarang berselawat kepada Nabi SAW. Ni di antara benda-benda yang ditulis. Tuduhan dia. Melarang selawat pada Nabi SAW. Ini merupakan tuduhan yang dusta. Sebab apa? Sebab tidak ada pun melarang pada selawat. Salah seorang daripada orang kata Wahabi juga, padahal Wahabi tu mari ke dia. Orang kata Wahabi tu Ibnu Qayyim. Tapi Ibnu Qayyim pun kena juga. Hak awal-awal anak murid pada Ibnu Taimiyah. Orang dok kata tak boleh pakai kitab Ibnu Qayyim, tak boleh pakai kitab Ibnu Qayyim. Dia tulis sebuah buku khusus. Jalalul Afham fi fadl as-salat fi as-salat as-salatu wassalamu ala khairil anam. Tu kitab dia. Tulis bab selawat belaka. Tulis bab selawat saja.
Fi fadilatus salati wassalamu ala khairil anam. Bab selawat aja dia tulis. Hadis-hadis berkenaan dengan selawat belaka. Boleh buka. Dan tidak ada pun benda yang kita sebut sebagai selawat tu sebagai bid'ah. Tetapi selawat-selawat bid'ah adalah berisi makna-makna yang menyimpang daripada makna sebenar. Contohnya selawat Fatih. Yang dipopularkan oleh tarekat Tijani itu sendiri. Yang menganggap baca selawat ni mengkhatamkan Quran 1000 kali. Maknanya kita kata selawat tu bid'ah apabila dia reka selawat yang tidak ada dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kepada para sahabat, dan juga dia meletakkan kelebihan-kelebihan tertentu kepada bacaan. Hak tu yang jadi masalah lah ni. Bila letakkan kelebihan tertentu daripada bacaan, dapat pahala banyak ni. Pahala-pahala ni benda al-ghaibiyat. Benda yang al-ghaibiyat. Benda yang tak nampak. Benda al-ghaibiyat ni Allah Ta'ala yang royak kepada Nabi SAW. Kau Allah Ta'ala royak kepada siapa? Ambo dengar satu video klip dalam pensyamah daripada Indo. Tu dia mimpi saja. Mimpi saja. Hatta dia punya akidah pok-pok ni siapa dia kata, minta maaf lah, pok-pok kata keturunan Nabi lah. Pok-pok kata dia keturunan Nabi. Siapa dia kata bahawa dia punya kelebihan tok syekh dia ni siapa tahap satu hari nak tahu hadis tu sahih ke tak sahih, dia doa supaya nak mimpi jumpa Nabi, maka mimpi jumpa Nabi. Bila mimpi jumpa Nabi, Nabi royak bahawa hadis tu sahih ke tak sahih. La ilaha illallah. Apa guna ulama-ulama duduk kupu dalam ilmu riwayat, dalam ilmu ilah dan sebagainya, royak demo ni beranak tahun bila ambil. Apa guna ulama kata lagu tu kalau main mimpi? Apa tak ada seorang muhaddis menakal ke dalam mimpi? Hok kecek ni profesor katanya daripada Indonesia no mari duk kecek. Lah mimpi. Surah kata hadis ni boleh guna. Hadis ni tu boleh guna. Maka itu mimpi satu anugerah daripada Allah. Ya. Nak kata anugerah pun kena tengok juga lagu mana muhaddis tu sendiri. Orang yang bertukar lumu dengan hadis tu, Bukhari sendiri, Muslim sendiri, Ibnu Majah sendiri, Abi Daud sendiri, Nasai sendiri, tu imam besar hadis belaka. Dia tu ada ke jenis mimpi lagu tu, nak tanya Nabi sahih ke tak sahih. Jadi wak gong terima lagu tu kat pok kita. Hanya ada wak gong terima sangat lagu tu. Tak gitu kan ya? Boleh fikir sendiri. Akidah gapo lagu tu? Nah, akidah gapo lagu tu? Orang mari tanya dia, hadis ni sahih ke tak sahih? Dia kata tunggu malaikat esok jawab, dia kata malaikat mimpi jumpa Nabi lalu, dia kata. 24 jam dia ni. Bila-bila masa, kapan sahaja dia kata. Bila-bila sahaja. Dekat Indonesia tu bila-bila sahaja boleh jumpa dengan Nabi SAW. Mimpi kak nak juga niat jumpa Nabi, Nabi mari dalam mimpi. Nabi mari dalam. Jolo ke Nabi. Dan kita kita tidak menafikan orang yang bermimpi jumpa Nabi SAW. Kita tak nafi satu kelebihan. Tapi mai duk tanya hadis ni sahih ke tak sahih pada Nabi ni kerja karut. Betapa bertungkuh lumuhnya ulama-ulama kita duduk kupu hadis-hadis duk kata sahih tak sahih. Mari Cik Wa ni kata apa dia? Boleh-boleh dia kata bahawa mimpi jumpa Nabi dulu nak tahu sahih ke tak sahih. Itu satu benda yang karut dalam agama. Satu benda yang tak pakar dalam agama. Tapi orang kita tak percaya golongan yang dia kata bahawa dia tu keturunan Nabi. Golongan yang dia kata bahawa dia tu adalah anak beranak Nabi. Dan golongan tu kata bahawa dia tu sendiri adalah golongan pecinta Nabi. Lagu mana boleh saya ke Nabi kalau duk main cerita lagu ni? Kalau tu sia-sia, Imam Bukhari tu doa dia tak mustajab. Tok kesih besar belaka tu. Ada ke dia tu mimpi tak tengok tanya Nabi sikit Allah mari mana cerita lagu tu mengarut. Cerita bodoh, apa panggil cerita bodoh. Allahu Akbar. Amba tidak nak marah, nak royak. Nak royak kat adik kakak. Entah, segak tekuk puasa.
Share lagi 320 orang. Nanti dia mari mana kata-kata lagu tu. Tu satu tu kata-kata lagu tu, kata-kata yang tidak betul. Baik. Itu khas selawat ke Nabi. Dan selawat ke Nabi ni, apa sebut dah? Tak ada lah ibadah yang paling besar fadilat dia, ya Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia. Selawat ni minta maaf fadilat tu banyak. Tak ada ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia kecuali selawat. Betul Allah Ta'ala kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sebenarnya Allah dan malaikat. Allah dulu, malaikat. Malaikat yang kedua, selawat pada Nabi. Wahai beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu kepadanya dengan sesungguhnya. Allah Ta'ala mula dengan diri dia. Tak kata kan? Maknanya Allah Ta'ala ajar kepada Nabi selawat. Dia kata kita halal selawat. Majlis berselawat lagu apa. Kita rakyat selawat hak sahih daripada Nabi. Tiba-tiba demo pergi kata selawat. Selawat ni kita duk halal selawat. Termasuklah orang kata selawat masa terawih ke apa. Duk halal. Duk marah orang kapung duk buat. Bukan kita marah, tapi kita nak ayat bahawa amalan itu tidak dibuat di zaman Nabi dan juga zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Apatah lagi bila majak amalan tu dalam mimpi. Hak ni bagi tanya Nabi pula lah. Dalam mimpi tu tanya Nabi jolok ke tak? Hadis tu sahih ke tak? La hawla wa la quwata illa billah. Dan dia kata juga bahawa melarang daripada membenci kepada Ahlul Bait. Dia benci kepada keluarga Nabi. Ini tuduhan. Abah Syekh Muhammad Abdul Wahab ni benci kepada keluarga Nabi. Tuduhan ini merupakan satu penipuan. Sebab apa? Kerana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah pun memberi nama anak-anak dia dengan nama Ahlul Bait. Kita ni kalau benci kat orang, kita nak win nama anak kat orang, anak kita ni win nama anak kita benci. Orang kita benci tu, dak. Kita win nama orang kita kenal, orang kita saya berasa jelera dengan nama ni. Takkan nak win aku benci ke dia tu, biar nak bernama anak aku. Nama dia tu apa buat tak benci dak. Ni putus piyu orang panggil lagu tu. Nampak ke ni? Nama anak-anak pada dia adalah Hasan, Husin, Ali, Ibrahim, Abdullah, Abdul Aziz, Fatimah. Dan tentunya seorang orang kalau dia benci, dia tak akan letak nama anak-anak dia ni. Jadi mari mana tuduhan ni. Tuduhan kata dia benci kepada Ahlul Bait. Dan dia ni nak serai golongan-golongan anak cucu-cucu Nabi SAW. Dia kata merintah Mekah pada ketika tu bila lari, kawan lagi kejar. Syekh Muhammad tak pernah kejar pun. Boleh tengok dalam tarikh dalam sejarah ditulis. Masa tu ulama, masa tu orang nakal, masa tu dia tulis bahawa dia tidak kejar. Sebab bukan kerja kita pergi kejar orang hak lari, bila lari ki. Dia kita hanya lawan orang hak menentang kita, orang depan kita saja. Tak kena? Baik, soalan kita jawab lagi. Kita baca dulu. Tuduhan pula dia kata bahawa dimelarang keras ziarah kubur. Ini merupakan tuduhan dusta. Malah kita anjurkan supaya ziarah kubur. Dan sangat sunnah. Sampai kali ni kita boleh ziarah bakti. Hak kata Wahabi kata Saudi. Kalau Saudi kat Wahabi. Saudi kat Wahabi. Kajian Saudi. Hamba tidak nak bela Saudi. Tapi nak ayat beri bahawa setiap pagi lepas subuh kalau di Madinah tu buka semua ke kuburan Baqi. Jadi kelih. Lepas tu kalau nak tengok lagu mana orang tanah tak. Orang kambuh, orang tanah, orang mati lagu mana di Mekah. Dia buat lagu mana di Madinah. Dia boleh. Lepas maya kat dia akak tunggu di pintu depan tu. Kat dengan babus salam tepi tu. Dia waktu baik jenazah kat tu kan. Kat babul imam kat pintu tu imam. Tunggu situ kat pergi. Masuk tu kak, pegang jenazah tu masuk kali dalam Baqi. Boleh kelih lalu. Tak apa dok pergi bawa pergi Mekah. Kak apa pasal mau ke jemaah nak pergi ziarah kubur. Kita tak pernah kata ziarah kubur ni tak boleh ni tak ada. Tu dalil. Orang dok kata, orang dok tuduh tu lagu mana? Atak alasan gapo kata tuduh tu? Atak kedustaan semata-mata. Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah orang nak ayat buat dia kakak. Dia tuduh tu. Lagu mana boleh kata kita halal? Ziarah kubur Nabi tak boleh ziarah sama.
Tak ada, kita pergi Madinah tu, kita masuk ziarah. Kalau dia kata dia tak boleh ziarah kubur, dia kata habis kubur-kubur. Cumanya kita tak buinya puja kubur tu, kita tak buinya. Puja lagu mana? Menjadikan kubur tu sebagai tempat ibadah. Berdoa kepada orang yang ada kubur mati. Kita mendoakan dia, bukan berdoa kepada dia. Ataupun menggunakan dia sebagai orang tengah. Kita mana tahu dia duduk dalam kuburnya. Kerana kehidupan alam barzah tidak sama dengan kehidupan dunia. Yang disebut sebagai nabi-nabi hidup di dalam kubur. Memang nabi hidup. Dah tak ada pun seorang ulama kata hidup dia tu sebagaimana hidup dalam muka dunia. Hidup sebagaimana alam barzah. Sebagaimana kita hidup di alam rahim dalam perut mak kita. Dengan cara yang lagu lain. Dengan makan cara lagu lain. Dia tak makan dengan mulut dalam perut mak tak kita kan. Kalau Tuhan suruh buka mulut, mekekah dengan mulut kat habis kat perut mak kita. Kekah kita belakang. Mula lapar duduk dalam katut kan. Dia Tuhan nyonya selalu makanan tu kat dia berlari kat tali pusat tu kat makan situ. Bermakna kehidupan di alam rahim tidak sama dengan alam dunia. Alam roh pun tak sama dengan alam rahim. Alam rahim tak sama dengan alam dunia. Begitu juga dengan alam barzakh dan juga alam akhirat. Tak serupa belaka. Tak serupa belaka. Lagu mana orang yang berfaham yang kata Nabi ni mari, majlis dia Nabi mari. Bila-bila masa saja, dia guru saya ini boleh berjumpa dengan Nabi SAW. Dia panggil je Nabi terus datang kepada dia. Tu dia. Dia panggil Nabi ya kak Nabi mari. Panggil ya kak Nabi mari. Allah, go mana. Masa Nabi mari sini, Madinah tu. Orang duk salah-salah ke Nabi tu lagu mana pula? Satu lagu mana pula? Nabi tak tunggu situ. Kalau Nabi ni boleh potong stick nak dia duduk situ pula sekesal lagi. Ke lagu mana? Kalau nak tanya cara-cara bodoh lah. Tapi tak sila nampak bodoh berdoa nak jadi bodoh juga. Nampak kata? Mudah tu soalan mudah belaka tu. Malah kita semua digalakkan untuk ziarah kubur. Baik. Dan tuduhan yang paling teruk mengatakan bahawa dituduh Syekh Muhammad Abdul Wahab dituduh mengaku sebagai seorang Nabi. Ini disampaikan oleh Ahmad Zaini Dahlan yang dengki terhadap dakwah beliau dan diseminar kejinya Zaini Dahlan menuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab sebagai seorang Nabi. Pada sungguh banyak perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah mengatakan Muhammad Rasulullah penutup segala Nabi. Di antara perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab bahawa manusia mengetahui tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dan membiarkan kita dengan tugas kita, tidak membiarkan kita dengan tugas kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para rasul. Pertamanya Allah Taala utuskan para rasul itu Nabi Nuh dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi yang lain, dan Muhammad adalah rasul terakhir untuk umat akhir zaman. Jelas. Itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mana kata dia tu sendiri sebagai nabinya? Nampak kata. Itu semua perkataan belaka tu, perkataan hak jahat saja tu. Perkataan hak jahat saja. Dia tuduh gitu mau tu semua perkataan jahat. Lepas tu perkataan tu adalah perkataan yang dibawa oleh orang kemudian ni pula. Mari tuduh pula, tolong tuduh. Tolong sambung. Tak tahu cerita bahawa benda tu fitnah. Tak tahu kata bahawa benda tu salah. Benda tu tak betul dengan agama. Sebab apa duk potong stick perkataan fitnah. Kita ni kalau nak ilmu kita ada kitab tu, kita tengok kitab hak lawan kitab tu lagu mana. Baru kita boleh beza. Seorang guru dia menulis kitab dia tulis kitab, kita tengok lagu mana orang hak komen kitab dia tu. Ataupun bukan komen, orang hak tahqiq kitab dia tu lagu mana. Orang tahqiq ni mana, orang hak tengok tulis semula lagu mana, dia ambil hadis di mana. Ihya Ulumuddin kan, ada orang tahqiq Ihya Ulumuddin tu sendiri lagu mana. Dan semua tu adalah kerja-kerja ulama kita. Adalah kerja ulama kita. Sebab tu kita kata bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apabila difitnah, kita kena jawab. Dan itu pandangan yang kita ambil daripada apa yang disebut sebagai orang panggil hujah kepada demo. Dia mana-mana nak jawab hujah tu tak apa, dia buat live dia boleh jawab juga hujah.
tuduhan pada Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia boleh kata pula Syekh Muhammad Abdul Wahab ni gini-gini dengan bukti dia. Adik akak hak ada ni pula dengar dia kata apa? Dengar dengan lapar dada. Sebab tu Abang kata dengar dengan lapar dada. Dengar bukan dengan jadi penyokong kita kau. Dengar dengan sebab kita ni ustaz ke demo. Kau tak dengar. Dan nilai sebagai seorang yang berfikiran yang mana kita nak kepada benda yang berbentuk kebenaran. Hak ni kata dia benar, hak ni kata dia benar. Bila kata sama-sama benar, kita pun tak ada masalah. Kita duduk. Ambo sebut jawab tuduhan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dia mau nak buat live pula, esok ke lusa dia mau buat bahawa kita lah ni nak jawab gapo ya. Hak Ustaz Khairul sebut gapo dia? Dia telah bela Muhammad Abdul Wahab. Jadi kita nak kata ke dia ni lagu mana? Berdasar kepada siapa? Mari duana boleh kata Muhammad Abdul Wahab ni mujassimah, kafir, mengaku nabi ni mari duana. Dia kepenuh kata bila. Ambo terbuka, tak ada masalah. Adik kakak jangan ada niat nak sokong kita, tidak. Tetapi adik kakak niat nak kepada kebenaran. Tak kata kan? Dia orang yang nak kepada kebenaran ni, insya-Allah Tuhan akan buka ke dia. Sebab apa? Sebab kita ni selalu doa pada Allah Taala kan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita doa pada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan, wahai Tuhan tunjuklah barang benar tu benar supaya Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Supaya mudah untuk kami ikut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah benda batil itu batil supaya senang untuk kami jauh. Tu benda kita nak minta sama dengan Tuhan. Hai dia minta dengan Tuhan. Tunjuk benda benar tu benar supaya mudah untuk kami ikut. Dia tunjuklah benda salah tu salah supaya mudah untuk kami jauhi. Ya, amat-amatlah kita kata suka apabila orang itu sendiri sifat dia ingin mengkaji dan tidak menerima secara membuta tuli, apa ni orang panggil menerima secara terima bulat-bulat dak. Ambo tak suruh adik akak terima gapo ambo kata ni secara bulat-bulat, jangan. Adik akak dengar pula lagu mana orang duk kata tuduhan pada dia tu dia sandar kepada mana. Kalau daripada ulama'nya, ni ada ke tak orang jawab kepada ulama' tu. Sebagaimana ambo menjawab tuduhan ini daripada apa yang disebut oleh seorang ulama' dalam kitab dia bahawa siyanatul insan an waswatus Syekh Dahlan at-ta'lif 'allamah al-muhaddits daripada India, iaitu Muhammad, kita sebut tadi nama dia Muhammad mana dah tadi? Hilang dah. Muhammad Bashir. Muhammad Bashir nama dia. Asy-Syahsawani. Muhammad Bashir Asy-Syahsawani Al-Hind. Berjodoh kitab dia atau Siyanatul Insan Al-Waswas Syekh Dahlan. Kerana apa? Kerana Syekh Dahlan ni dia sangat orang panggil tulisan dia sangatlah orang panggil ditulis tu dengan penuh hawa nafsu. Dalam kitab dia Khulasatul Kalam fil Umara'ul Baladil Haram, dan menulis juga dalam kitab Ad-Durrah Tsaniyah fil Raddi 'ala al-Wahabiyah. Tu kitab tu. Tu biasa orang duk pakar tu. Duk pakar biasa orang duk pakar duk kata Muhammad Abdul Wahab tu, lalu seorang syekh yang bertanggungjawab daripada benua India ni tulis dalam kitab Siyanatul Insan an Waswasus Syekh Dahlan, iaitu penjagaan manusia daripada igawan Syekh Dahlan dia sebut. Daripada waswah Syekh Dahlan. Dia tidak mengkafirkan Syekh Dahlan, tidak. Cuma dia jawab. Dan benda tu biasalah. Jawab ulama' ni adalah benda yang biasa. Cuma kita ni sendiri sebagai orang awam sendiri, kita kena tengok nilai kita. Nilai kita dia ambil di mana. Jangan tengok sepada orang kata tu. Orang kata tu serbai besar kau gapo. Kau kalau serbai besar, Syiah besar ke serbai. Janggut panjang, Syiah pun ada janggut panjang. Dahi hitam pun Syiah pun dahi hitam juga. Nampak ni? Tu saya nak beri, ambo nak beri orang panggil adik kakak semua supaya satu jalan untuk kita buka kepada adik kakak. Biar adik kakak nampak bahawa ilmu ni sebenarnya adalah salah satu daripada benda yang luah dan Allah Ta'ala suruh cari ilmu. Cari ilmu. Itu adalah jawapan. Yang kedua, baik, ni isu yang kedua. Iaitu apabila seorang ustaz juga
ya screenshot gapo saya tulis tu berkenaan dengan capal Nabi SAW. Semua orang menerima bahawa Nabi memakai capal. Semua orang terima. Nabi pakai capal. Mana makan selipar. Orang terima belakang. Semua orang terima Nabi pakai jubah. Semua orang terima Nabi bersugi. Semua orang terima Nabi tutup kepala. Tutup kepala dia lagu mana cara Nabi tutup, tak tahulah. Semua orang terima belakang. Kita terima dengan kita amalkan benda yang berbentuk Nabi buat tu, insya-Allah Allah Ta'ala beri pahala pada kita. Bersugi adalah salah satu daripada benda sunnah yang Nabi suka buat. Dan orang bersugi ni orang yang alhamdulillah. Dan Nabi sebut juga kelebihan-kelebihan berkenaan dengan bersugi. Nabi ada kain sama. Atas belakang dia ada kain sebab negara Arab tu negara yang berdebu. Nabi buat lak gua tu, buat telak peluh, buat gua tu macam-macam lah. Macam-macam. Tetapi kena ingat, tetapi kalau orang kata pakai serban dengan kelebihan-kelebihan tertentu, pakai serban mesti 7 lapis, pakai serban mesti 12 lapis, 6 lapis, ada sanak nak pula. Mari duana. Mari duana nombor 1. Nombor 1 mari duana benda tu. Kena tanya dulu. Kena tanya dulu. Sebab kalau benda yang disandarkan kepada Nabi, mesti ada benda. Tu bak pakai serban. Bak capal ni pula, ada logo pula. Capal Nabi SAW. Orang buat contoh sebagaimana ni logo ni, masjid ni. Pakai logo masjid tak apa. Pakai lebih baik pakai capal Nabi. Baik, nak tahu lebih baik tu lebih baik mana? Siapa dia yang kata terbaik? Dan siapa dia yang kata kelebihan tu main mana? Kalau kita pakai dengan tak ada niat gapo-gapo, supaya mana capal ni. Capal ni, apa ni? Apa ni capal pula dengan lambai masjid. Apa pakai? Amo sengaja pakai baju ni malam ni. Supaya nak gambar itu jelas. Amo tak ada kepercayaan gapo. Tetapi kalau amo letak lambai masjid ni sini dengan kepercayaan bahawa siapa-siapa letak lambai ni, nescaya dia akan jadi gini, dia akan jadi gitu, akan jadi gini, akan jadi gini. Itu tak boleh. Capal pun gitu juga. Kalau dia kata Ustaz tak lambai masjid sebab Ustaz suka masjid, saya masjid. Bagaimana orang letak lambai capal Nabi tu, orang saya ke Nabi. Kalau dia kata gitulah kata dia kata gitu. Baik, kita kata saya ke Nabi ni adalah benda yang disyariatkan oleh agama. Satu. Dia benda yang disyariatkan oleh agama, ada cara nak saya ke Nabi. Sebab saya ke Nabi ni adalah benda yang wajib dalam agama. Sehingga ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pernah ditegur. Cara dia buat kenyataan. Bahawa aku saya ke Rasulullah, tapi aku saya lagi dia mak bapak aku. Rasulullah kata dah. Mu kena saya kepada aku lebih pada segala-gala. Hatta dirimu, hatta mak bapakmu. Sebab apa Nabi sebut gitu? Sebab benda tu benda penting. Ia berbentuk ibadah. Mahabbah Nabi ni benda dapat pahala. Hak taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah pada Nabi ni. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu kata saya pada Allah, fattabi'uni, mu kena ikut aku. Ikut aku. Apa kata? Jelas nyata. Tak timbul soal letak lambai Liverpool ko, tak lambai Manchester ko, pakai gapo gitu. Tu bukannya kita ada rasa nak apa ni benda tu. Benda bukan benda ibadah. Bukan harus saya benda tu. Nak letak lambai Mercedes-Benz ko, letak gambar BMW ko, Porsche ko, Toyota ko, tak ada apa. Masalah ni dia mau letak capal Nabi tu. Dia mau kata dia mau saya ke Nabi dengan cara lagu tu. Betul kok. Mari dua no benda tu. Orang buat marilah at-timthalun na'lan nabi lah, macam-macam kitab-kitab ditulis oleh As-Sayuti. Sayuti tak pernah melakarkan, cuma Sayuti sebut ada dua tali gitu. Mari mana melakar ni, mari mana?
Kalau kita tengok mazhab orang sesak di Pakistan, India mazhab Berelui, dialah selalu pakai lambai capan Nabi dia. Dialah hak mempelopori benda ni orang yang pertama sekali. Tu duduk dia situ. Sebab tu hamba tak boleh terima benda tu. Tak boleh terima benda tu. Nampak kan ni? Tu nak suruh dia kakak fikir dulu nombor satu. Baiklah, kita kata kita terimalah jubah Nabi, kita sayang Nabi, pakai jubah Nabi, betul. Sayang Nabi ni, kita tak atas bahu kain, tak kira lah. Orang panggil ridak tu dah. Tak faham patok sini. Asal kata atas bahu. Cara Nabi, betul. Guna sugi. Kerana Nabi bersugi, betul. Tapi apa tak pakai selipar gitu kerana Nabi pakai selipar gitu? Apa? Kalau kata selipar tu lebih mulia sebab melindungi tapak kaki Nabi, lebih mulia lagi jubah yang melindungi tubuh Nabi. Apa kita pakai jubah? Apa tain jubah kita pakai, kita tahu lambai jubah, tak pala. Sebab jubah itu melindungi batang tubuh Nabi SAW. Itu soalan. Ataupun tukar. Bapa kita pakai tu? Ya, kata tukar lah Nabi pakai tukar. Sebab apa Nabi tukar? Sebab macam-macam lah. Banyak kagak lah Nabi tu. Kita sendiri kalau selengah-lengah bawa tukar. Kalau nak bahas tukar lah. Perbahasanya banyak lagi. Tapi nak ayat situ dulu. Bapa tak ambil lambai tukar tu buat apa lah. Sebab tu pun hak Nabi SAW juga. Bapa perlu ambil selipar Nabi. Mari duana benda-benda tu semua. Mari duana. Sebab tu benda dia akak rahmati oleh Allah. Pamari pula ngecapa dengan kelebihan pula dengan gol tu gol ni pula. Lagilah benda-benda tak ada nas. Siapa bila kita nak duduk. Dia hak lakunya hak negapiah. Laku negapiah. Hak negapiah. Pala ni ya tak. Kalau pakai piah ni orang sejam tu email dia. Orang subahi-bahi pakai topi tu. Dia buat topi pula. Topi sudu gitu tu ada lambai capa Nabi. Tengok. Duk pakai gimai tu sebab apa hang ni. Dulu hang ingat ke kerah-kerah sampai pondok, orang pondok ni. Hang kerah-kerah pondok topi sudu tak boleh pakai. Tiru Mak Saleh ke apa. Allah ni sekak bercapa Nabi ni boleh pakai dah. Mari mana benda tu. Tu dia. Baik, ada soalan situ. Macam mana replika tapak kaki Nabi? Nama lagi replika. Replika ni makna replika tapak kaki Nabi ni maknanya benda tu tengok bukit hak Nabi. Bukit hak Nabi. Kat tapak kaki pun pelik hak di Selangor tu saiz sebelah. Hak ni besar sikit, hak ni kecil sikit. Hak ni rata, hak ni lekuk. Hak mana so betul? Hak mana so betul? Al-aslu fi asya'. Al-aslu fi asya' betul. Kita kata salah satu benda tu dia harus kecuali ada dalil dan nas. Ada dalil dan nas. Tapi itu dalam masalah biasa, dalam masalah ibadah, dalam masalah benda yang berbentuk kepada kepercayaan. Mari hari dulu ada dalil baru boleh buat. Dalam bentuk ibadah. Kena fikir situ tu. Sebab tu kita Abu bukan kata tak haram ke apa. Agak fikir, masalah dia agak mikir. Mikir dengan sekara ya. Kalau betul-betul nak pakai selipar tu serupa dengan Nabi, tak apa pakai selipar tu serupa dengan Nabi SAW. Lambai dia, tak kaki. Apa tak atas kepala? Apa tak atas kepala? Tak gitu kan? Sebab tu benda kita nak sebut pada adik kakak semua ni adalah benda kita sama-sama mikir. Boleh fikir belakang. Kalau tak boleh fikir, tak tahulah kita nak katakan sebab apa. Sebab benda ni benda yang orang panggil kita sama-sama fikir, sama-sama fikir. Gapo dia kesungguhan kita nak untuk apa orang panggil, untuk saya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan kita sayang ke Nabi ni, mestilah kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kau lagi benda yang kita nak bahas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belana-lana kona lagi sunnah Nabi yang kita tak buat lagi. Kerana kita duk sibuk dengan barang-barang yang bukan berbentuk daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahu Akbar. Nak pakar dengan tak ada kepercayaan, tak apa. Pakar lagi. Tapi kalau pakar dengan kepercayaan, hanya agak. Apatah lagi sebut benda-benda hak al-ghaibiyat, benda-benda hak tak nampak. Yang tidak ada disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lagilah bercanggah. Lagilah bercanggah. Tak kita kan? Apabila bercanggah, adik kakak, lagu mana kita nak amal? Okey. Itulah yang mau boleh terai pada malam ni. Kalau lebih-lebih lagi, adik kakak boleh kongsilah di ruangan komen tu. Gapo adik kakak nak komen, silakan. Ambo taklah orang panggil nak sekat adik kakak dak, nak kakak nak tanya soalan gapo dalam masalah ni lah. Ambo akan jawab soalan dalam masalah ini sahaja pada malam ni dah. Dalam masalah tuduhan pada Muhammad bin Abdul Wahab ni, insya-Allah. Kata mereka capa Nabi boleh bawa naik jumpa Allah semasa Mi'raj. Tu ya sahu capa tu. Tu. Apa tak jubah Nabi lagu mana? Kalau jubah Nabi dia mau pakai, apa capa Nabi dia mau pakai? Tak pakai. Jumpa ke capa Nabi. Masalah logo tu demo tu logo ambil tu. Bab Islam ni perlu pada logo. Dua benda besar jenama Islam ni, Quran sunnah Nabi. Tambah besar lagi amalan para sahabat. Itu hak besar sekali. Apa ya duk agam benda lain? Nabi naik pakai selipar saja ke? Tak pakai jubah ke? Nabinya tak pakai baju ke? Apa semestinya selipar? Tanya hak tu dulu. Tanya hak tu dulu. Dan semua tu telah dijawab. Oleh ustaz-ustaz lain pun ada jawab pai belaka dah. Cuma hamba nak buka minda adik kakak, beri gambaran sikit. Lagu mana keadaan kita sekarang ni? Bila kita kata benda tu berbentuk, kalau hamba tak mahu pakai, hamba tak mahu pada orang nak pakai gila pakai. Apa? Tapi pakai dengan kepercayaan. Dengan fadilat tertentu, dengan ni tertentu, dengan khasiat tertentu. Siapa ada duk jual wangi lambe hak capa Nabi tu, kalau taklah kereta dengan berkat capa Nabi, dengan berkat capa Nabi, dengan berkat gotu Nabi. So jenis tu selipar Nabi kau hak lain, ada jenis lain kau selipar Nabi. So jenis gitu ya. Memang jenis lagu tu. Memang lambe lagu tu. Pada tulis pula tepi tu gitu gini dekat selipar Nabi tu sendiri. Mai dua mana pula? Macam mana pula? Sebab tu kalau nak pakai, jangan kita sekali-kali sandar benda tu pada Nabi SAW. Benda yang berat kalau kita sandar pada Nabi. Nampak kata dah? Siapa-siapa nak komen, kalau tak tu komen dalam page Ambo saja. Dalam page ni boleh komen. Kalau adik akak komen dalam watch party lain, contoh adik akak ada orang share di grup mana kan, dia buat watch party, dia panggil, dia tubik situ lah, dia tak tubik ke Ambo ni. Dah. Baik, sebab saya pernah dengar siapa yang pakai logo capa di mana-mana selamat dari musibah. Tu dek. Zulfadli tu jadi masalah. Tu yang jadi masalah. Tu yang besar kali masalah dengan kelebihan tertentu. Selamat dari musibah ke apa semua sekali. Tu adalah benda yang Allah Ta'ala tak sebut belaka. Dan benda Allah Ta'ala Nabi tak sebut pun gitu. Allahu Akbar. Gapo tu? Maaf Ustaz, saya nak tanya ya. Pasal betulkah dia tolak ilmu sifat 20? Mau ke kandang memberi pandangan. Mampu jadi pening orang kata gini. Dia tidak menolak ilmu sifat 20. Tapi dalam bab ni dia menerima akidah yang tidak ditakwil sebagaimana ulama-ulama salah dulu. Tu ya. Kita sebut dah sifat 20 ni banyak kali yang sebut bahawa ngaji untuk lawan falsafah, bukan ngaji untuk akidah faham pada kita dak. Untuk faham. Lepas tu bagaimana antara Muhammad Abdul Wahab dan Muhammad Abdul Wahab bin Rustum.
Soalan tu kita tak boleh jawab lagi. Ambo tak habis baca lagi waktu tu. Mau baca dah sikit tadi, cuma tak ada nak habis, kita perhabis. Syabab tu insya-Allah lah kita sebut dah perbezaan di antara Muhammad Abdul Wahab dengan Abdul Wahab bin Rustum. Memang ada. Ini baru siri ketiga ni dah. Kita ada siri keempat dan seterusnya. Ambo akan tubik lah benda tu. Akan tubik perbincangan yang berkenaan dengan tu. Baik. Dan tak perlu pening sebenarnya nak mikir akidah ni. Sepatutnya kita tak perlu pening. Kita terima dengan sebagaimana cara sahabat menerima, tu boleh. Ataupun nak takwil, kita takwil dengan tidak lari daripada garis set takwil lah dia tu. Tak apa. Bukan kita menolak tu takwil, tidak. Sebab tu hamba ambil sikap nak duduk tengah-tengah dalam masalah. Benda yang melibatkan akidah tak boleh. Benda yang melibatkan akidah jangan. Tu dia kata. Bisa pada demo lagi jawab. Awak marilah jawab apa tu. Tak ada masalah awak mari jawab apa. Awak mari jawab apa, kita boleh jawab, tak ada masalah. Kita boleh tengok jawab apa. Pasal capan Nabi ni. Kita ada kajian kita pasal capan Nabi. Demo ada kajian demo buat live tak tulis kajian demo lagu mana. Orang menganggap capan Nabi lebih mulia daripada capan Nabi Musa sebab Allah Taala perintahkan. Ini syubhah capal yang dia orang cipta. Betul, Syafiq, betul. Itu syubhah dia. Akidah Islam mudah dan murni, betul. Akidah ni mudah dan murni, tak ada masalah. Dia kata tadi ulama jawab dah pasal capan. Awak mari capan tu kita nak orang panggil hujah tu biar terang. Kenapa tidak capan tu dipakai tapi dilakarkan letak atas kepala tu sebab apa? Tu benda besar kenapa? Kalau jubah boleh kita pakai. Apa tidak lakarkan gambar jubah tu letak atas kepala? Lakar tongkat atas kepala, lakar sugi tak atas. Apa kita boleh buat belaka tang capan yang kita buat atas kepala? Kita tak capan tu kaki apa? Tu kalau kita nak terima jubah tu kak ke apa tu, tu benda besar tu kena fikir. Dan lakar tu mari daripada mana? Ulama yang melakar tu ulama tu sendiri ambil dalil daripada mana? Tak kata kan? Tanya bagi dalil Quran tentang capa. Tanya tu. Tanya apa panggil nak buat tu. Dari mana dalil dia ambil? Hamba tak si buat ni. Hamba sebut pendapat hamba lah tak si buatnya. Kiranya Syekh Muhammad Abdul Wahab cenderung pada pendapat Salafi lah Ustaz. Ya, betul. Awas. Pak Muhammad Abdul Wahab dia cenderung pada pendapat Salafi. Dia tidak takwil. Dan benda tu pun tak salah. Bagaimana Imam Malik dia tidak takwil, dia berimeh saja. Sebagaimana 2, 3, 4 orang lagi ulama tidak takwil. Ada yang mentakwil dengan cara yang baik. Dan ada yang terlalu mentakwil siapa jenis buah tu, kepercayaan dan sebagainya. Siapa boleh timbulkan waswah dalam hati terlanjut mentakwil. Kita kena berada tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu. Bila mari ayat-ayat gitu kita terima. Selamat bagi kita. Daripada kita fikir banyak tu, selamat bagi kita bila kita terima. Tu jenis ayat-ayat mutasyabihat. Sebab tu dalam bab Muhammad Abdul Wahab ni hangpa tengok semua ada orang marah. Lama capat tak nak kalau ustaz boleh duit lah depa tu. Tak tahu lah kita nak oyak pun tak tahu deh. Tapi kita nak sebutnya dia kita belajarlah. Sebab tu hangpa kata bila orang mari tengok, orang mari tunjuk replika hak Nabi, orang mari pakak pergi berderu. Tapi bila orang ngajar Bukhari, Muslim, orang ngajar hak Nabi sikit pakak pergi. Sebenarnya gapo masyarakat kita nak? Kita nak buat masyarakat kita gimana? Puja hak kata barang Nabi tinggal, yang mana barang tersebut tak tahu lagi hak Nabi SAW. Tidak ada ulama sore pun hak kata sah bahawa benda tu memang hak Nabi berdasar kepada sanad ada. Sebab apa? Setiap orang yang menerima barang tu semua sekali kena orang panggil kena semua sekali kena
kena check dia punya latar belakang dia, sebagaimana kita nak check hadis, nak terima barang tersebut barang tu. Kau ni kata ulama mari Pakistan, mari India, kau mari mana boleh kata ni janggut Nabi, tu janggut Nabi, tu darah Nabi, tu peluh Nabi. Orang kita berderu, kita tengok ramai-ramai. Gapo dia sebenarnya? Nak bawa orang kita gimana sebenarnya? Nak bawa orang kita gimana sebenarnya? Tak kita kena. Kita nak bawa orang kita balik pada ajaran Nabi SAW sebenar. Bukan nak pergi situ sebenarnya. Sebab tawaddu' ulama kerana capan Nabi dipakai di kakinya adalah lebih baik daripada pakai di kepala orang semacam kita. Oh, gitu tawaddu'. Kita duduk pakai jubah, duduk sarung badan kita. Adakah kita tidak tawaddu'? Kita duduk pakai jubah ni, kena belakang, punggung, kena depan, apa lagu mana pula? Nak kira lagu mana tu? Bukan tawaddu' dengan Nabi, bukan cara lagu tu. Bukan cara lagu tu, tidak pernah dibuat oleh salafus salih. Tawaddu' dengan cara lagu tu tidak. Nak tawaddu' dengan Nabi tu dengan cara lain. Tu orang panggil ada sedikit nak puja Nabi SAW. Jadi buat oleh Brelwi tu. Itu masalah. Nak faham situ dulu. Tu ketanda kita tawaddu' dengan Nabi. Tak kata kan? Ustaz kita kata sunnah dengan Nabi. Jadi, saya tak langsung kita ni semua salafi lah. Tapi ada setengah-setengah yang allergic dengan istilah itu. Kita nak namakan salafi ke apa kau. Itu kita punya nama. Tapi semua kita ni ahli sunnah wal jamaah. Itu tidak keluar. Hatta orang kata wahabi pun dia tidak keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Boleh nampak kata? Ittiba' sunnah yang dia orang tak faham lebih daripada ittiba' al-hawa. Betul. Dia tak faham situ so. Jadi nak tawaddu' dengan Nabi, tandanya ambil selipan Nabi tak atas kepala. Jadi kita nak tanya para salafus salih, ada tawaddu' dia tu setara tu ke Nabi? Tawaddu' dia tu setara tu ke Nabi tu ada ke tak? Tak ada benda tu. Bertawaddu' dengan Nabi bukan cara begitu. Mari bila capan Nabi ni? Mari bila? Pernah fikir ke tak? Lakare dia tu mari tak atas kepala tu mari bila? Pernah fikir ke tak? Cuba kita fikir, mari di mana? Tak kita kan? Apa fikir dulu mari di mana benda tu. Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan bicara lagi benda ni. Tu lagi teruk. Bos lipat atas kepala salah satu ritual agama Hindu. Katanya Syafi'i, Abang kita deh. Ada lah, mau baca dok tu je. Baca dok. Tapi nantilah. Malam ni kita jawab tuduhan Muhammad Abdul Wahab khas untuk capan Nabi. Kita ada ketah hijau lah. Kita ada ketah hijau. Kita ada dalilnya. InsyaAllah kita akan buka. Dalam apa ni orang panggil, dalam live kita ni insyaAllah. Cuma agak tunggu ya masa dah. Amba keroyak. Satu pada adik kakak, ketah hijau kita berkenaan dengan capal Nabi SAW. Orang kata capal tu mari duana. Dia lagu mana orang kata ada capal kelebihan tertentu ni pakat mari duana. Tak boleh masuk jambe. Tu pula satu hal juga tu. Tak gitu kan? Tu satu hal juga tak boleh masuk jambe. Selipar tu saya rasa bukan 1442 lepas pada sangat baru, betul. Dulu lagi saya tengok ikut ajaran lain daripada ajaran hadis, tapi sekarang Allah SWT berikan hidayah. Alhamdulillah. Ambo ada ketah hijau tu. Ambo ada ketah hijau berkenaan dengan capan Nabi SAW tu mari daripada mana. Dan juga orang yang menyokong dia, dan juga orang yang menuduh dia. Ada. Kita akan bicara lepas ni dah. Kita kita pergi sedebok lalu malam ni jadi panjang pula. Perbicaraan kita ni. Kita pergi malam ni kita jawab lah habis dah. Tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tu habis dah. Cuma tinggal sebahagian lagi. Perbezaan di antara Muhammad Abdul Wahab dengan Abdul Wahab Rustum yang kita sebut-sebut tu lah. Yang mari tahun berapa hijrah, ni mari tahun berapa Masihi, semua tu semuanya kita akan tengok lepas pada siri yang ketiga ni. Ni siri yang kedua dia. Ada siri yang ketiga. Ni siri ketiga ke siri kedua? Kita tak ingat. Siri ketiga ni. Ada siri kepaksa lagi lepas ni. Kita nak perhabis tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni, insya-Allah. Lepas pada tu kita akan bincang masalah capan Nabi. Lagu mana capan Nabi?
pada pendapat ambo, ya, pendapat demo lagu mana? Malah menaikkan semangat mengamalkan sunnah Nabi, berjuang untuk mengamalkan seperti logo kubah yang ada pada masjid ibadah. Menaikkan semangat adalah benda yang kita kena faham. Adakah ulama-ulama salah dia adalah mereka yang tidak bersemangat? Mereka bersemangat. Dan ulama-ulama sebelum mari capa tu lagu mana? Cara mereka membina semangat saya pada Nabi. Hal tu kita kena tengok. Cara sahabat bina semangat saya pada Nabi. Hal tu juga kita kena tengok. Cara tabi'in hak tak dengan Nabi, dengan sahabat Nabi. Cara lagu mana dia? Dia apa ni, dia bina semangat dia. Bak orang ni semangat ni boleh turun naik. Jangan kerana logo tu serasa kita rasa semangat. Dok. Itu orang panggil zayyana lahumus syaitanu a'mal. Syaitan duk mari periah kita supaya benda tu jadi comel. Nak kias dengan semangat adalah satu benda yang salah. Nanti kita akan bicara dah. Kita mau panjang lagi perbincangan kita. Saudara patut jawab soalan dengan dalil sebagaimana saudara tutup dalil dari orang yang lain. Gapo dia dalil? Gapo dia tidak ada dalil? Gapo dia hamba sebut? Cuba yang boleh jawab soalan dengan dalil. Ijma' ulama qiyas, bagaimana memahaminya, minta ustaz jelaskan. Ijma' ulama dan qiyas. Ijma' ulama adalah ijma' as-sahabah. Qiyas adalah satu benda yang kita nak qiyas ke satu hukum yang mempunyai nilai yang sama. Masalah tu nak dekat-dekat serupa ataupun ilah dia serupa. Tak ada pada zaman dulu, pada zaman kita ada. Cara menggunakan dalil qiyas tu amat-amatlah susah. Kalau kita ngaji bab usul fiqh. Bab usul fiqh. Tapi ijma' ulama adalah ijma' sahabat. Lagu mana sahabat berpendapat berkenaan dengan satu perkara tu. Itu adalah benda yang dipakai. Dan qiyas tu sendiri, qiyas istilah. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi dia qiyas berkenaan dengan dua khutbah. Pada dua hari raya kan, dengan tu asalnya sah khutbah dia, tapi dia qiyas dengan sembahyang Jumaat. Tu orang panggil qiyas hak sama, maksud keadaan tu serupa dua-dua tu, maka dia qiyas benda tu. Ni tak serupa langsung dua-dua tu, dia pergi qiyas ambil. Contohnya orang zikir nari ni, zikir joget tu dia ambil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dia ambil dari situ. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan tu, mereka ingat pada Allah diri dia ambil dalil cara nak zikir, maka dia nari. Itu salah. Istidlal dia panggil. Salah dalam meletakkan dalil. Dah. Jadi insya-Allah lah dia agak semua kita akan jumpa lagi lepas daripada ni. Itu dah soalan-soalan yang kita jawab, dan ada soalan yang berbentuk provokasi ke apa pun tak sejawab. Dan tak sebalah dengan orang. Cuma mau nak royak bahawa kalau dia mau tak puas hati, mana engkau belajar yang mengatakan ijma' ulama adalah ijma' sahabah sahaja? Ijma' ni, terpahal ke tak makna ijma' tu gapo? Ijma' tu makna gapo? Ijma' ulama ni bukan perkataan ulama tu dak. Ijma' ulama, jumhur ulama. Kena faham gapo dia? Mana awak belajar? Saya belajar, saya royak ni. Awak belajar mana kata ijma' tu lagu mana? Tak. Allah dia ni. Ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Ijma' ni berlaku pada zaman sahabat. Sebab sahabat ni mari sepakat mengatakan satu benda, satu hukum tu sendiri. Bila sepakat sahabat, maka dia ijma' di kalangan sahabat. Ijma' ni sahabat duk di Basrah, sahabat duk gapo tu lain dah, tak berlaku ijma' dah. Tak berlaku ijma' dah. Jumhur 4 mazhab. Jumhur di kalangan 4 mazhab. Jumhur ulama di kalangan 4 mazhab. Ataupun jumhur dalam mazhab Syafi'i. Jumhur dalam mazhab Hanafi. Lagu mana kira tu? Perkataan ulama ni tak ada nilai kalau tak ada dalil. Kalau dia ijtihad pun mesti dia ada dalil. Saya belajar Azhar. Ya, saya orang aku. Saya belajar Azhar. Orang lain belajar Madinah. Usul fiqh. Orang lain belajar juga Azhar. Syekh Ustaz Syukri, Wan Syukri, sahabat Amr Dimyak tu pun dia alim juga usul fiqh tu. Dia jawab banyak perkara juga. Awak pergi jumpa dia. Molek kalau awak duk Azhar, tu sama-sama Azhari. Kalau mari kita belajar, dia kata kita ni Wahabi pula. Tu kita tanya dia. Ustaz Muhammad Syukri tu, dia alim lah tu usul fiqh tu. Dia tu. Dia tanya gapo boleh belaka jadi jawab so.
Bila suruh tanya dia kata, tu Wahabi tu lah, nak ambil ilmu mana? Kalau gini saya kata, bab hadis ni kita tanya Maulana Asri, dia alim, oh tak boleh pakai Maulana Asri Wahabi. Padahal tanya apa hak tidak Wahabi? Ada yang mau tak label Wahabi tu, dia mau tak label Wahabi tu, tu lagu mana pula tak label Wahabi? Apa kecil? Tak gitu kan ni? Tak marah, oh ya. Bila tak gitu, nak katakan ke mana? Sepakat ulama lain dari kurun sahabat juga ijma'. Betul. Ada. Dia kena beza dekat jumhur dengan ijma'. Jumhur dengan ijma' tu kena beza dua tu. Sepakat ulama dalam mengatakan satu perkara tu berdasar kepada dalil tegai gini. Dan di antara ulama-ulama empat mazhab ni, kita nak tengok hak dalilnya terang. Tapi hak dalil hak tak kuat mana, orang nak ikut dalil tu tak apa. Tu orang panggil khilaf. Tak gitu ni. Puak sahabat sahaja ustaz ambil dalam kitab mana? Alhamdulillah, jelas. Ijma' ulama' ijma'us sahabah. Sahabat Nabi SAW. Boleh tengok dalam kitab usul fiqh lah benda tu. Boleh tengok dalam kitab usul fiqh. Amo tidak nak mengajar usul fiqh malam ni nak menjawab tuduhan kepada dia orang kata pada Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa dia apa ni boleh tengok dalam kitab usul fiqh gapo dia pendapat berkenaan dengan ijma' tu sendiri. Lepas tu ijma' ulama' pula, betul kita kata ijma' ulama' ni juga perkataan para ulama'. Tapi sandara dia, muafakat dia kepada satu benda tu. Ramai mana hak muafakat lagu tu, ramai mana hak muafakat lagu ni. Tu semua benda yang dibincang dalam kitab usul fiqh. Lepas tu soal laginya, apabila kita sebut berkenaan dengan sunnah Nabi SAW, kadang-kadang bila kita sebut sunnah ni, orang tengok lain kita. Orang tengok lain. Bila kita sebut sunnah Nabi SAW ni, maknanya orang tengok lain. Dia tengok macam, dia ni sebut sunnah-sunnah ni. Dia jadi gitu. Dia macam takut dengan perkataan sunnah Nabi SAW. Dia takut dengan makna sunnah Nabi SAW. Dengan perkataan sunnah tu macam dia takut. Padahal kalau kita tengok, sunnah itu adalah benda yang mari daripada perkataan Nabi SAW sendiri. Sunnah tu mari daripada Nabi SAW sendiri. Dan apabila kita sebut perkataan tu mari pada ulama', maka kita kena tengok pendalilan daripada ulama' tersebut adakah bersandar kepada sunnah Nabi ataupun tidak. Adakah bersandar kepada Nabi SAW ataupun tidak. Bentar minum air dulu.
Dan dasar kepada hukum yang diambil oleh ulama tu mesti ada dasar. Mesti ada tempat dia ambil tu mana. Cuma kuat tak kuatnya berdasar kepada apa yang diambil tu lah lagu mana. Ya, alhamdulillah. Zikrul Maut. Boleh nama kitab tu nanti kita builah nama kitab tu. Cumanya dia jadi masalah lah ni apabila kita mengkiaskan dengan cara yang tidak betul. Dalil tersebut ada, tapi kias tu dengan cara yang tidak betul. Kias dengan cara tak betul ni lah yang banyak berlaku di kalangan kita ni. Bila berlaku kias dengan cara yang tidak betul, banyak berlaku di kalangan kita, maka tersasar jauh daripada hukum yang sebenar. Ada lagi benda yang disebut dalam ni. Apabila orang tuduh Muhammad bin Abdul Wahab tu sebagai Nabi, dan dia mengkafirkan seluruh umat Islam di atas muka bumi. Tuduhan itu mari pada dia. Mari pada seseorang apabila dia mengkafirkan semua orang Islam. Maka dia pun beri bukti bahawa dia tidak mengkafirkan orang yang buat dosa besar bagaimana yang kita sebut tadi. Kerana isu takfiri ni adalah isu yang besar. Kafir mengkafir ni isu besar. Patutkah seseorang dalam khilaf dia mengkafirkan sebagaimana ada? Kita tidak mengkafirkan masalah khilaf. Dan golongan yang berfaham ikut ahli sunnah wal jamaah sekali-kali tidak mengkafirkan orang dalam masalah khilaf. Tidak. Dia tidak juga mengkafirkan orang dalam masalah bid'ah. Tapi kita kata bid'ah itu boleh membawa kepada syirik. Pada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ni kalau mati dosa tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada satu dalil pun kata kita mengkafirkan orang. Tidak ada. Kata kita mengkafir. Sebab mengkafirkan orang ni satu benda yang besar. Bukan satu benda yang ini. Libat orang yang terlibat dengan takfir ini sendiri, orang yang perlu bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tidak kafir. Yang jadi masalah ni, orang menyamakan di antara Muhammad bin Abdul Wahab tu dengan Syiah. Itu masalah. Sama dengan Syiah. Syiah lain. Syiah ni lah yang paling banyak menentang gapo dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tu sendiri. Banyak yang menentang. Gapo dia ada kata, macam-macam cara dia kata pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Allahu Akbar. Itu benda yang kita boleh sebut kepada tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada malam ni. Jadi insya-Allah lah, sekali lagi ada soal lagi perbezaan di antara Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Abdul Wahab bin Rustum. Lagu mana dia panggil beza dia tu lagu mana? Abdul Wahab bin Rustum tu mari bila? Muhammad bin Abdul Wahab tu mari bila? Mari bila? Jadi ada guys tukar ke lagu mana? Muhammad bin Abdul Wahab dengan Abdul Wahab bin Rustum tu dia mari bila? Bila mari bila, maka kita kena tahu juga sejarah ulama-ulama tu. Sebab tu penting juga kalau kita hafal nama ulama tu berapa tahun mati dia berapa. Adalah cukup penting. Kerana apa dia akak? Kerana kalau kita tak tahu situlah kita tak tahu hak mai bila mai ke dia, hak mana mai bila, hak mana mai ke dia. Lalu kita pergi koksi dalam meletakkan hukum tu sendiri. Jadi insya-Allah live kita sekali lagi yang bakal sebut bagi itu semua. Dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak setengah lebih dah kita ni. Dan soalan-soalan yang tidak terjawab tu, insya-Allah lepas pada ni kita akan jawab soalan-soalan tersebut. Cuma hak tak tahu kita sebut tak tahu, dan kita kena baca gapo-gapo yang berkaitan dengan apa yang dia tanya semua tu. Dan itulah orang panggil
ketetapan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua untuk kita hadapi benda-benda lagu ni. Dan kayak gini janganlah ada di antara kita ni nak pergi repuh juga masjid, nak pergi repuh juga surau ke apa, pergi semaya. Jangan. Bila kita KJM menetapkan kita untuk solat di rumah, maka kita solat di rumah, termasuklah tarawih. Dan inilah masanya kita mempraktikkan lah. Kita mempraktikkan kita semua duduk di rumah tu macam mana. Dan live kita akan datang ni insya-Allah kita bawa perbezaan yang saya sebut tadi. Dan live kita sekali lagi ni kita akan sebut pada capal Nabi SAW tu. Sebab ada kajian yang khas dalam bab capal Nabi SAW ni. Dan kajian-kajian itu tersebut insya-Allah lah boleh membantu kita untuk sama-sama kita mencerahkan lagi keadaan supaya kita semua tidak lagi dalam keadaan yang tertanya-tanya lepas pada ni. Dia orang nak setuju tak setuju tu dia punya pasal. InsyaAllah mudah-mudahan rahmati Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.